Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan yang menonton Facebook di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, berada di bawah lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberkati sepanjang bulan Ramadan ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini tuan-tuan kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ni maksudnya penurunan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang tidak dapat dinafikan, yang mana ia merupakan bulan penurunan Al-Quran. Seperti mana ayat yang dibacakan tadi dari surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas, yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penerangan, keterangan pada petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga Al-Quran yang membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Tuan-tuan, puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah, Nuzulul Quran di dalam bulan Ramadan biasanya dikaitkan dengan dua peristiwa besar. Yang pertama, Nuzulul Quran pada 17 Ramadan, dan yang kedua, Nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa beza Nuzulul Quran pada 17 Ramadan dan Nuzulul Quran pada Lailatul Qadar? Nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar, ia merupakan penurunan Al-Quran daripada langit ke langit. Iaitulah daripada Lauhul Mahfuz, Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Ma'mur di langit ketujuh, dan dari Baitul Ma'mur diturunkan ke Baitul Izzah di langit pertama secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Maka itu dinamakan sebagai Nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, iaitu daripada langit ke langit. Sedangkan Nuzulul Quran pada 17 Ramadan, ia merupakan awal penurunan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tuan-tuan, menurut catatan sejarah, ia berlaku di dalam Gua Hira, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beruzlah, sedang bertahannus, bersendirian di dalam gua, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Berkata, "Ya Muhammad, iqra, wahai Muhammad, bacalah." Maka Nabi kita menjawab, "Ma ana biqari, saya tak pandai baca." Fa akhadhani wa ghattani hatta balagha minni al-jahdu fa arsalani. Kemudian malaikat Jibril pun menarik saya, dipeluklah saya sehingga saya terasa sesak, sempit nafas saya, wa arsalani, dan ia pun melepaskan saya, dan berkata kali kedua, "Wahai Muhammad, bacalah." Nabi tetap menjawab, "Ma ana biqari, saya tak pandai baca." Dibuatlah sekali lagi tuan-tuan, ditarik, dipeluklah baginda Nabi sehingga sesak, dilepaskan lagi tuan-tuan kali kedua, ditanya lagi, "Ya Muhammad, iqra." Dan kemudian malaikat pun membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram
alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, penurunan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz yang dibawa oleh malaikat Jibril, dimulakan penurunannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq berlaku pada 17 Ramadan. Ini menurut pandangan jumhur ulama. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, bila tiba bulan Ramadan, masuk 17 Ramadan, kita akan merayakan satu peristiwa besar, iaitulah peristiwa penurunan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah, di dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita sebagai umat Islam dituntut dan diperintahkan untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Disebabkan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, maka baiklah bagi kita untuk menghidupkan bacaan Quran, tak kiralah pagi, petang, siang ataupun malam, mengikut kemampuan kita masing-masing. Kalau seseorang mampu menghafaz Quran ataupun mampu mengkhatamkan Quran di dalam bulan Ramadan, maka berbuatlah sedemikian. Tapi kalau kita ni jangankan nak khatam Ustaz, baca pun agak merangkak-rangkak, kadang-kadang tengok satu huruf dah jadi 3 huruf, kerana kelemahan kita, berusahalah tuan-tuan baca mengikut kemampuan kita. Mungkin mengkhatam Quran itu target kita, tapi kalau kita tak dapat tuan-tuan di dalam bulan Ramadan, sekurang-kurangnya kita telah melebihkan bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain dengan kita melebihkannya membaca Al-Quran. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, istiqamahkanlah diri kita dengan membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat Al-Quran. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga Al-Quran, kedua-duanya akan memberi syafaat pertolongan pada seseorang hamba itu hari kiamat kelak. Dengan syarat kita memang berpuasa dan dengan syarat kita membaca Quran. Tidak logiklah tuan-tuan bila mana kita tidak membaca Quran, tiba-tiba nanti nak minta tolong Al-Quran untuk membantu kita. Seharusnya kitalah menjalinkan hubungan dengan Quran dengan membacanya dan istiqamah mengikut kemampuan kita. InsyaAllah di akhirat kelak Al-Quran akan datang membantu kita, kerana kita pernah bersama Al-Quran di dunia walaupun masa kita tidaklah lama. Moga-moga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.